Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim siri yang ke-135 bersama dengan saya Umar Aziz dan para pelajar Hidayatul Muttaqin, dan kita dah tiba pada pertengahan riwayat. Pertengahan riwayat 2149, iaitu bagaimana Abdullah bin Abbas menceritakan kisah di antara beliau bersama dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baca qala bin Abbas. Maka Abdullah bin Abbas menceritakan kisah berkenaan tentang meratap apabila adanya kematian. Namun nanti kita akan baca selepas itu pada 929 tentang apa Aisyah radhiyallahu anha punya pandangan bahawa sebenarnya hadis-hadis tersebut memberi maksud yang lain. Maka berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kunna ma'a Amirul Mukminin, kami pernah bersama dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sehingga ketika apabila kami berada di tempat yang bernama Al-Baida, idza huwa birajulin, maka Umar bin Khattab telah berada maka Umar bin Khattab telah birajulin berada dengan seorang lelaki, nazilin yang sedang berhenti rehat, fi dhillin pada bayangan syajaratin sebuah pokok. Maka Umar bin Khattab nampak ada seorang lelaki yang sedang berehat di bawah bayangan sebatang pokok. Faqala li, maka Umar bin Khattab telah berkata kepadaku, kata Abdullah bin Abbas, idhab, pergilah, fa'lam li, maka maklumkanlah untukku, man zalikar rajul, siapakah lelaki tersebut. Kata Abdullah bin Abbas, fadhahabtu, maka aku telah pergi. Maka sahabat tersebut adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, yang merupakan salah seorang sahabat yang awal masuk Islam ketika Nabi SAW masih di Mekah. Faraja'tu ilaihi fakultu, maka kata Abdullah bin Abbas, aku kembali kepada Umar bin Khattab lalu aku berkata, innaka amartani, wahai Amirul Mukminin, dikau perintahkan aku untuk aku mengambil tahu bagi pihakmu siapakah lelaki tersebut. Wa innahu Suhaibun, maka wahai Amirul Mukminin, itu adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Maka Umar bin Khattab berkata, murhu falyulhik bina, perintahkan dia, hendaklah dia join kita dan bersama dengan kita. Fakultu, maka kata Abdullah bin Abbas, inna ma'ahu ahluh, bersama dengan beliau ada ahli keluarganya, wahai khalifah. Maka Umar bin Khattab berkata, wa in kana ma'ahu ahluh, walaupun bersama dengannya ahli keluarganya, perintahkan dia untuk bersama dengan kita. Warubbama qala Ayyub murhu falyalhaq bina. Sama ada perkataannya pada waktu itu ada sedikit sebanyak perbezaan. Falamma qadimnal Madinah, kata Abdullah bin Abbas, setelah beberapa ketika dan ketika mana kami telah tiba di Madinah, lam yalbath Amirul Mukminin an usiba, tidaklah mengambil masa yang lama bahawa Amirul Mukminin Umar bin Khattab telah ditimpa serangan. Beliau telah diserang oleh Abu Lu'lu' Al-Majusi sewaktu solat fardu subuh. Beliau telah ditikam dengan khanjar, dengan pisau yang bermata dua, sehingga mengakibatkan beliau luka parah. Faja'a, maka telah datang Suhaib bin Sinan berkata, wa akhah, wahai saudaraku, wa sahibah, wahai teman baikku. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu telah menegur, alam ta'lam, tidakkah kamu tahu wahai Suhaib, aw lam tasma', adakah kamu tidak pernah mendengar wahai Suhaib,
Au qala Ayyub au qala awalam ta'lam awalam tasma' anna Rasulullah, bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innal mayyit, sesungguhnya jenazah, la yu'adzab, akan disiksa, bi ba'dhi bukai ahli, dengan sebab tangisan ataupun ratapan sebahagian ahli keluarga dia. Namun kita telah belajar maksud daripada jenazah akan diseksa dengan ratapan ataupun dengan ratapan ahli keluarganya hanya berlaku apabila dia yang berwasiat, seperti pada zaman jahiliyah mereka berwasiat untuk ada orang yang meratapnya. Mereka yang pesan suruh kalaulah meninggal dunia jangan lupa untuk meratap akan kematian dia. Maka barulah jenazah diseksa. Kalaulah tidak, maka jenazah tersebut tak diseksa. Dan ini dijelaskan lagi oleh riwayat Aisyah pada perenggan seterusnya. Fakumtu, maka kata Abdullah bin Abbas, aku telah bangun dan aku telah bertemu dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Fahaddathtuha, maka aku telah menceritakan kepada Aisyah bima qala bin Umar, dengan apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar. Faqalat, maka berkata, siapa yang berkata dia bertemu dengan Aisyah ini, beliau adalah Abdullah bin Abi Mulaikah. Maka Abdullah bin Abi Mulaikah berkata bila Abdullah bin Umar cerita begitu kepada anak Uthman bin Affan. Bila Abdullah bin Abbas pun cerita begitu, apa yang pernah berlaku di antara dia dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Maka Abdullah bin Abi Mulaikah berjumpa dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Fahaddathtuha, maka aku telah ceritakan kepada Aisyah tentang apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar. Faqalat, maka Aisyah berkata, la wallah, tidak demi Allah, ma qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah bercakap begitu sama sekali. Innal mayyita yu'adzabu bi bukai ahad, Nabi tak pernah bersabda sesungguhnya jenazah akan diseksa dengan sebab tangisan, dengan sebab ratapan sesiapa pun. Walakinnahu qal, namun yang sebenarnya Nabi SAW sabdakan, kata Aisyah, innal kafir, sesungguhnya orang yang tidak beriman, yaziduhullah, Allah hanya akan menambahkan baginya, bibukai ahlihi azabah, azab siksaan, dengan sebab tangisan ahli keluarga dia. Apakah maksud orang yang tak beriman akan ditambah azab dengan tangisan ahli keluarga dia? Nanti kita akan baca lebih mendalam pada hadis-hadis yang akan datang. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha telah berkata, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, macam mana Allah nak seksa orang yang tidak melakukan dosa tersebut? Wa innallaha lahu wa adhaka wa abka, sesungguhnya Allah lah zat yang menyebabkan tertawa, wa abka, dan menyebabkan tangisan. Allah yang menjadikan orang menangis dan orang itu gembira. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan Aisyah menjadikan surah Fatir ayat yang ke-18 sebagai dalil, dan wala tazirwa, dan seorang pemikul tidak akan memikul, wizra, dosa, bebanan, ukhra, saudaranya yang lain. Tidak ada orang yang akan memikul dosa, bebanan dosa orang lain. Setiap orang pada waktu itu dia hanya akan memikul dosanya sendiri. Kecuali kalaulah dia yang menjadi pengajak, dia yang menjadi penyebab, dia yang menyuruh. Sebab itu dalam syarahan hadis ini kita dah belajar, innal mayyita yu'adzabu bi bukai ahli, seseorang itu akan disiksa dengan tangisan ahli keluarganya hanya apabila dia yang wasiat, dia yang pesan dan dia yang suruh. Adakah jelas? Okey. Lihat pada baris yang ke-245 dan 245 daripada bawah. Maka pada catatan tersebut ditulis, balil murad, maksud daripada ungkapan Aisyah adalah annallaha adhakal hayy, Allah yang menjadikan seseorang itu tertawa. Fala ya'khudhu bidzalikal mayyit, maka mengapa perlu jenazah yang menanggung apabila orang yang masih hidup yang menangis? Wallahu ta'ala a'lam, dan Allah lebih mengetahui. Wa yahtamilu an yuqal, dan maksud kedua daripada kenyataan Aisyah ini adalah muraduha,
bayanu anna azbal mayyit bayanu anna azbal mayyit bibuka'il ahli la wajha lahu asla. Aisyah nak menerangkan bahawa tidak ada sandaran yang teguh bahawa seseorang yang mati itu akan disiksa dengan dengan sebab tangisan ahli keluarga dia yang masih hidup. Maka sebab itu Aisyah membawakan ayat yang ke-18 daripada surah Fatir, wala taziru waziratun wizra ukhra. Jelas ke jelas? Terus baca riwayat seterusnya. Qala Ayyub, Abdullah bin Abi Mulaikah menerangkan lagi, haddatsana Qasim bin Muhammad qala lamma balagha Aisyah, apabila Aisyah telah mendengar kata-kata Umar bin Khattab dan Abdullah bin Umar bahawa orang yang meninggal dunia akan disiksa disebabkan kematian ahli keluarganya, Aisyah terus berkata, innakum latuhaddithuni, sesungguhnya kamu telah meriwayatkan hadis kepadaku daripada dua orang yang tidak berbohong, ghairi kadhibaini wala mukadzibaini, dan dua orang yang tidak disyaki yang mana mereka berbohong. Walakin nasma' yukhti, namun kadangkala pendengaran boleh terjadi tersalah. Maka sebab itu Aisyah tidak bersetuju dengan hadis riwayat Umar bin Khattab dan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Jelas ke jelas? Terus riwayat 2150. Hadis ni lebih kurang sama. Cuma kita baca balik terus. Laju sikit. Maka Abdullah bin Abi Mulaikah, perawi yang sama, telah berkata, telah meninggal dunia anak perempuan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu di Mekah. Qala, maka dalam hadis ini lebih jelas bahawa kematian ini, pengebumian ini, peristiwa ini adalah berlaku di Mekah. Maka berkata Abdullah bin Abi Mulaikah, faji'na linashhadaha, maka kami telah datang untuk menghadiri pengebumian anak perempuan Uthman bin Affan. Qal, berkata Abdullah bin Abi Mulaikah, fahadaraha, maka telah hadir juga Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qal, berkata perawi, wa inni lajalisun bainahuma, dan aku duduk di antara Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Jalastu ila ahadihima, pada awalnya aku duduk di sisi salah seorang daripada mereka. Summa ja'al akhar, kemudian datang sahabat yang kedua, fajalasa ila jambi, dan telah duduk di sebelahku. Maka berkata Abdullah bin Umar kepada Ammar bin Uthman, yang merupakan adik-beradik kepada si mati yang telah meninggal dunia, wa huwa muwajihu, dan Ammar bin Uthman duduk bertentangan berhadapan dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka beliau berkata, ala tanha anil buka, mengapa tidak kamu pergi memberhentikan mereka daripada menangis? Fa inna Rasulullah, kerana sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innal mayyit, sesungguhnya jenazah, la yu'adzab, akan disiksa dengan sebab tangisan ahli keluarganya. Faqala Ibn Abbas, maka Abdullah bin Abbas pun menceritakan kisahnya juga. Kata Abdullah bin Abbas, qad kana Umar yaqulu ba'da dhalik, Umar bin Khattab juga berpendapat yang sama seperti Abdullah bin Umar. Summa haddatha, kemudian beliau menceritakan hadis dan riwayat. Kata Abdullah bin Abbas, sadartu ma'a Umar, aku pernah keluar bersama sadara ay kharaja, aku pernah keluar bersama dengan Umar bin Khattab daripada Mekah, sehingga kami telah tiba di tempat yang bernama Baida. Idza huwa birakbin, maka Umar bin Khattab telah berjumpa dengan sekumpulan penunggang unta, tahta dhilli syajarah, yang berada di bawah naungan dan bayangan sebatang pokok. Faqala, maka Umar bin Khattab berkata, idhab, pergi tengok, fanzur, lihatlah, man haula'ir rukab, siapakah penunggang-penunggang unta ini. Kata Abdullah bin Umar, fanazartu, kata Abdullah bin Abbas, maka aku telah pergi lihat. Maka beliau adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Abbas, fa akhbartuh, aku telah maklumkan kepada khalifah. Maka beliau berkata, ud'uhu li, panggillah dia untuk bertemu denganku. Berkata Abdullah bin Abbas, faraja'tu ila Suhaibin, maka aku telah kembali kepada Suhaib dan aku berkata, irtahil, tungganglah kenderaanmu, falhaq Amirul Mukminin, pergilah jumpa dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Kemudian ketika mana dah tiba di Madinah, falamma an usiba Umar, apabila Umar bin Khattab telah diserang, dakhala Suhaibun yabki, Suhaib bin Sinan telah masuk bertemu dengan Umar bin Khattab dalam keadaan menangis dan berkata, wa akhahah, wahai saudaraku, wa sahibah, wahai temanku. Maka Umar bin Khattab telah berkata, ya Suhaib, wahai Suhaib, atabki alayya, adakah kamu menangis ke atasku? Padahal Nabi SAW telah bersabda, innal mayyita yu'azzabu bi ba'di buka'i ahlihi alaih. Sesungguhnya nazah akan diseksa dengan sebab tangisan daripada ahli keluarganya. Namun Aisyah tak bersetuju dengan penukilan hadis Umar bin Khattab. Maka berkata Abdullah bin Abbas, falamma mata Umar, apabila Umar telah meninggal dunia, aku telah menyebutkan hadis ini kepada Aisyah. Faqalat, maka Aisyah berkata, yarhamullahu Umar, moga Allah merahmati Umar. La wallah, tidak, bukan itu yang Nabi SAW maksudkan. Ma hadda Rasulullah, baginda Nabi SAW tidak pernah meriwayatkan hadis innallaha, sesungguhnya Allah akan menyiksa orang beriman bibuka'i ahad, dengan sebab tangisan sesiapa. Walakin, akan tetapi yang sebenarnya Nabi SAW sabdakan adalah innallaha yazidul kafir, sesungguhnya Allah akan menambah orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tak beriman, dengan azab bibuka'i ahlihi alaih, dengan sebab tangisan ahli keluarga ke atasnya. Maka Aisyah berpandangan sebenarnya yang Nabi sebut adalah untuk orang yang tak beriman, bukan untuk orang yang beriman. Orang yang beriman, dia tak kena seksa dengan sebab tangisan, ratapan ahli keluarganya yang telah meninggal dunia. Dan itulah yang dipegang oleh para ulama fiqh, majoriti para ulama hadis, iaitu sebab itu Imam Muslim dibawakan dulu riwayat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, riwayat Umar bin Khattab, barulah di hujung beliau bawakan riwayat Aisyah yang menjelaskan situasi dan maksud hadis tersebut. Terus kata Aisyah, cukuplah bagi kamu Al-Quran sebagai penjelasan. Wala taziru waziratun wizra ukhra, surah Fatir ayat yang ke-18. Dan tidaklah akan memikul seseorang pemikul wizra, bebanan, ukhra, orang lain. Setiap orang dia kena tanggung bebanan dia sendiri. Bebanan di sini bermaksud maksiat dan dosa. Terus wallahu adhak, Allah yang menjadikan seorang itu tertawa, bukan jenazah. Kenapa pula dia kena seksa? Wa abka, Allah yang menjadikan seorang itu menangis, bukannya jenazah. Maka mengapa dia yang kena seksa? Maka hadis yang seseorang itu dia kena seksa dengan tangisan orang lain adalah, kata para ulama, seperti yang kita beberapa kali sebut, apabila dia yang wasiat, dia yang suruh untuk dilakukan begitu. Qala Ibn Abi Mulaikah, fawallah, maka demi Allah, ma qala bin Umar, maka Abdullah bin Umar tidak mengatakan apa-apa pun apabila Abdullah bin Abbas menceritakan hadis ini. 2151 baca. Baca sampai habis. Riwayat 2152 pun lebih kurang sama. Bahawa Nabi SAW bersabda, innal mayyita yu'azzabu bibuka'il hayy. Abdullah bin Umar punya pandangan adalah Nabi SAW bersabda, sesungguhnya jenazah akan diseksa dengan sebab tangisan orang yang masih hidup. Namun Aisyah menjelaskan bahawa kemungkinan Abdullah bin Umar dan Umar bin Khattab telah tersilap dengar. 2152 baca. Terus 2153 baca. Maka telah disebut kepada sisi Aisyah, kata Urwah bin Zubair, kata-kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahawa al-mayyitu yu'azzabu bi buka'i ahli alaih.
jenazah akan diseksa dengan sebab tangisan ahli keluarga ke atasnya. Maka Aisyah menegur, tidak, yarhamullahu Aba Abdurrahman. Semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman iaitu Abdullah bin Umar. Sami'a syai'an, beliau telah mendengar sesuatu daripada Nabi, falam yahfaz, namun beliau tidak mengingatinya dengan baik. Maka Aisyah terangkan, lalu ini lebih jelas hadis ini. Apakah maksud orang yang tidak beriman? Apakah maksud sesungguhnya orang yang meninggal dunia akan disiksa disebabkan tangisan ahli keluarga dia? Satu. Kemudian hadis-hadis atas Aisyah yang kita baca, innallaha yazidul kafira azaban bibukai ahli alaih. Bahawa sesungguhnya Allah akan menambahkan kepada orang yang tidak beriman azab seksa dengan sebab tangisan ahli keluarga dia. Maka semua riwayat itu apakah sebenar-benar maksud dia? Maka Aisyah ceritakan dalam riwayat ini. Sebab itu Imam Muslim bawakan di hujung. Maka kata Aisyah yang sebenarnya, innama marrat ala Rasulillahi jenazah. Sesungguhnya telah melewati Nabi SAW satu jenazah. Yahudi daripada kalangan orang Yahudi. Wahum yabkuna alaih. Dalam keadaan ahli keluarga dia menangisi di atas kematian orang Yahudi ini. Maka Nabi SAW telah bersabda, antum tabukun, wahai golongan Yahudi, kamu menangis, wa innahu la yu'adzab, padahal sebenarnya dia sedang diseksa. Tapi Nabi tak sebut seksa kenapa? Semestinya seksa kerana amalan dia, dosa dia, kerana dia tidak beriman kepada Nabi SAW. Jelas ke jelas? 2154 baca. Maka telah disebutkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa sesungguhnya Abdullah bin Umar yarfa'u ila Nabi, telah menisbahkan kepada Nabi SAW, telah meriwayatkan hadis secara marfu' kepada Nabi SAW, innal mayyita yu'adzabu fi qabrih, sesungguhnya jenazah akan diseksa di dalam kuburnya dengan sebab tangisan keluarganya. Faqalat, maka kata Aisyah, wahal yabkuna, maka berkata Aisyah, wahala baris bawah tu gariskan, ay ghalata wa nasiya, Abdullah bin Umar telah tersilap dan terlupa. Innama qala Rasulullah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda adalah, innahu la yu'adzabu bi khati'atih, mayat itu disiksa disebabkan dosanya, au bi dzambih, ataupun kemaksiatannya, wa inna ahlahu, dalam keadaan sesungguhnya keluarganya masih lagi menangis ke atasnya sekarang ini. Maka Nabi sebenarnya sebut orang tu sedang kena seksa disebabkan dosa dia, tapi kamu pula menangis sekarang ini, maka sepatutnya kamu mendoakan dia, memohon keampunan untuk dia. Itu yang Nabi maksudkan, kata Aisyah. Kemudian kata Aisyah, kesilapan ataupun tersalah faham ini berlaku dalam hadis riwayat Nabi yang lain, kata Aisyah. Maka kata Aisyah, wa dzalika mislu qawlihi, dan perumpamaan hadis ini adalah seperti sabdaan Nabi SAW ketika mana Nabi SAW telah berdiri alal qalib, di atas perigi pada peperangan Badar, wa fihi, dan di dalam perigi itu telah diletakkan jenazah orang-orang musyrikin Badar. Maka Nabi SAW bersabda kepada mereka, innahum la yasma'una ma aqul, sesungguhnya mereka dapat mendengar apa yang aku katakan. Wa qad wahala, kata Aisyah, sebenarnya riwayat ini adanya kesalahan dan kesilapan. Innama qala, yang Nabi SAW sebenar-benarnya bersabda adalah, innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka tahu, annama kuntu aqulu lahum haqqun, bahawa apa yang aku tegur dan ingatkan mereka selama ini adalah benar. Thumma qara'at, kemudian Aisyah membaca ayat, innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya kamu takkan boleh memperdengarkan kepada orang yang telah mati. Innahum la yasma'una ma aqul, maka sabda Nabi SAW, apa? Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, dan tidaklah kamu boleh memperdengarkan orang-orang yang berada di dalam kubur ucapan kamu. Yaqulu hina tabawwa'u maqa'idahum minan nar, maka dikatakan ini sewaktu mereka telah mengambil tempat daripada tempat mereka daripada api neraka. Maka tak boleh dengar dah pada waktu itu apa yang orang masih hidup masih katakan. Jelas ke jelas? Okey, riwayat ini 2155 lebih kurang sama, baca sampai habis. Terus
Maka Amrah binti Abdul Rahman. Maka Imam Muslim bawakan riwayat ni walaupun nampak sama, tapi kalau kita perasan perawi dia berbeza. Riwayat pertama yang Aisyah pada waktu itu mengatakan tidak tepat riwayat Abdullah bin Umar dan Umar bin Khattab, maka riwayat itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Abi Mulaikah. Kemudian riwayat ini diriwayatkan oleh Urwah bin Zubair, dan riwayat yang kita baru nak baca ini diriwayatkan oleh Amrah binti Abdul Rahman. Maka menunjukkan bukan satu dua riwayat, bukannya bersendirian, tapi banyak riwayat yang pada waktu itu menukilkan kata-kata Aisyah berkenaan tentang adakah mayat diseksa ketika mana dalam kubur bila ada orang yang menangisi kematian dia. Maka sebenarnya tidak. Kecualilah kalau dia pesan, dia wasiat. Itu kita dah jelas dah. Maka daripada Amrah binti Abdul Rahman, sesungguhnya beliau telah akhbarathu, bahawa telah mengkhabarkan kepada beliau bahawa sesungguhnya beliau telah mendengar Aisyah radhiyallahu taala anha wa dzukira laha, dan telah disebutkan kepada Ummul Mukminin Aisyah bahawa Abdul Rahman bin Umar radhiyallahu taala anhu telah berkata, innal mayyit, sesungguhnya jenazah pasti akan disiksa disebabkan tangisan orang yang masih hidup. Faqalat Aisyah, maka berkata Aisyah, yaghfirullahu, semoga Allah mengampunkan Abu Abdurrahman, yang merupakan panggilan Abdullah bin Umar. Beliau berkata, semoga Allah mengampunkan Abu Abdurrahman. Amma innahu lam yakdzib, adapun sesungguhnya Abdullah bin Umar tidaklah berkata bohong. Walakinnah nasiyah, akan tetapi mungkin beliau terlupa ataupun tersilap. Innama marra, hanya sahaja Nabi SAW telah melewati akan jenazah seorang Yahudi, Nabi telah melewati seorang wanita Yahudi yang sedang menangis di atas kematian anaknya. Maka Nabi bersabda, innahum la yabkuna 'alaiha, mereka ini sedang menangisi ke atas orang yang sedang meninggal dunia. Wa innaha la tu'adzabu fi qabriha, padahal jenazah-jenazah ini sedang disiksa di dalam kubur mereka kerana dosa-dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Jelas ke jelas? 2157 baca. Maka daripada hadis ini lebih kurang sama, cuma ringkasannya adalah mana-mana hadis yang menceritakan tentang tangisan, tentang ratapan orang yang masih hidup menjadikan orang yang sedang mati, yang telah mati diseksa, itu sebenarnya adalah pada kes apabila dia berwasiat ataupun berpesan untuk melakukan seperti itu. Namun kalaulah tidak, maka hadis Aisyah adalah jelas, ayat Al-Quran yang dibawakan oleh Aisyah juga adalah jelas, seseorang itu takkan diseksa dengan sebab tangisan orang yang masih hidup. Kerana Allah yang menjadikan seseorang itu menangis, maka apa kaitan dengan orang yang telah meninggal dunia? Terus baca. Maka Mughirah bin Syu'bah telah berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, maniha, barang siapa yang diratapi ke atasnya, maka sesungguhnya yu'adzab, beliau akan diseksa disebabkan niha alaih, perbuatan meratap yang dilakukan ke atasnya pada hari kiamat. Terus, maka ini pada kes apabila dia wasiat dan pesan. 2158 baca. Mislah, riwayat yang lebih kurang sama. Terus 2159 baca semua habis. Mislahu, riwayat yang lebih kurang sama. 2160 baca. Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, arba'un, ada 4 perkara, fi ummati, di dalam umatku, yang sebenarnya termasuk daripada urusan-urusan jahiliyah. La yatrukuhunna, mereka tidak akan meninggalkannya sama sekali. Maka apakah 4 sifat jahiliyah yang ada pada umat ini? Susah untuk mereka tinggalkan. Al-fakhru fil ahsab, berbangga dengan keturunan. Yang kedua, watta'nu fil ansab, mencela keturunan orang lain. Yang ketiga, wal istisqa'u bin nujum, meminta hujan melalui bintang.
Dan yang keempat adalah waniyahah, adalah meratap kematian ataupun meratap mayat. Maka bersabda Nabi SAW, an-naihatu idza lam tatub, seseorang yang meratapi kematian orang yang meninggal dunia dan dia tidak bertaubat sebelum dia meninggal dunia, maka tuqamu, akan didirikannya pada hari kiamat dalam keadaan dia memakai pakaian min qatiran, daripada cairan tembaga, wa dir'um min jarab, dan daripada baju perempuan yang yang ada padanya kudis dan juga gatal-gatal dan seumpamanya. Maksud daripada pakaian ataupun dir'un juga baju besi, maksudnya adalah kudis tersebut memenuhi tubuh badan dia. Sebagai salah satu penyiksaan ke atasnya kerana meratapi kematian yang tak dibenarkan ataupun tak disuruh di dalam Islam. 2161 baca. Maka apabila telah datang kepada Nabi SAW berita kematian 3 orang panglima Nabi di dalam peperangan Mu'tah, maka Nabi apabila telah tiba kepada Nabi SAW berita syahidnya Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Talib dan Abdullah bin Rawahah, jalasa Rasulullah, Nabi SAW telah terduduk. Yu'rafu fihi al-huzn, kelihatan pada wajah baginda kesedihan. Qalat, berkata Aisyah radhiyallahu anha, wa ana anzuru, dan aku dapat mengintai, min sa'iril bab, daripada rekahan celahan pintu, sa'ir ay syaqqa, fa atahu rajulun, maka telah datang seorang lelaki lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ahli keluarga Ja'far sedang menangis. Wa dzakara buka'ahunna, dan beliau telah menyebut kepada Nabi SAW akan tangisan keluarga Ja'far radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW telah memerintahkan mereka dan melarang mereka daripada menangis. Tapi larangan ini adalah larangan makruh tanzihi, kata para ulama. Sebab Nabi SAW sebut pada hadis yang lain, menangis tidak ada masalah. Allahumma salli ala sayyidina. Fadhahaba, maka sahabat ini pun pergi dan berjumpa dengan isteri kepada Ja'far, lalu memaklumkannya untuk jangan menangis kerana Nabi suruh. Namun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fadzakara annahu lam yuti'nahu, maka isteri dan keluarga Abdullah bin Ja'far tidak mahu untuk berhenti daripada menangis. Fa amarahu tsaniyah, maka Nabi suruh untuk kali kedua untuk pergi dan melarang. Maka dia pergi dan dia kembali lalu berkata, wallahi, demi Allah, laqad ghalabnana, wahai Rasulullah, wanita-wanita ini tetap menangis dan mereka telah mengalahkan kami. Maka berkata Aisyah, faza'amat, maka aku menyangka bahawa Nabi SAW telah bersabda, izhab, pergilah, fahsu, dan letakkanlah pada mulut mereka akan tanah. Tapi ini bukanlah bermaksud secara hakikinya. Fakultu, maka berkata perawi, arghamallahu anfak, wallahi ma taf'alu ma amaraka Rasulullah. Maka Aisyah kemudiannya telah berkata kepada sebahagian wanita, sebahagian daripada keluarga Ja'far, semoga Allah, arghamallahu anfa, semoga Allah menjadikan berdebu hidung kamu. Wallahi ma taf'al, demi Allah kamu tidak melakukan apa yang disuruh oleh Nabi SAW. Wa ma tarakta Rasulullah, dan kamu tidak membiarkan Nabi SAW daripada penuh dengan keletihan dan juga kesusahan. Maka hadis ini nak menerangkan bahawa Nabi SAW melarang keluarga Ja'far daripada menangis. Di sini para ulama catatkan pada baris yang kedua 45. Wa amruhu sallallahu alaihi wasallam bidzalika mubalaghatan fi inka'il bukari alaihi. Maka hadis-hadis ini nak menunjukkan betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil berat agar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil berat apabila tangisan berlaku di rumah yang ada kematian, maka Nabi larang mereka. Namun kata para ulama, para sahabat jarang untuk mereka tidak mendengar akan larangan Nabi SAW. Maka maksud daripada sini adalah mungkin sahabiah tersebut salah faham ataupun mengikut pemahaman dia bahawa Nabi SAW larang kerana itu adalah makruh tanzihi, bukanlah kerana ianya adalah haram
sebab mereka tidak mengeluarkan lolongan ataupun meratap dan seumpamanya. Jelas ke jelas? Hadis yang selepas ni baca sampai habis sebab lebih kurang sama. Al-ana bermaksud keletihan dan kesusahan. Terus Wama tarakta, wahai keluarga, wahai keluarga dan wahai isteri kepada Ja'far, kamu tidak membiarkan Nabi SAW daripada keletihan dan kesusahan. So Nabi berkali-kali hantar pesanan, berhenti daripada menangis, berhenti daripada menangis. 2163 baca. Maka Nabi SAW, kalaulah Nabi berbai'ah di awal Islam dengan para wanita, bai'ah bermaksud Nabi mengambil perjanjian taat setia daripada mereka. Maka antara yang Nabi pesan kepada para wanita adalah jangan niyahah, jangan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jangan meratap apabila berlakunya kematian. Sebab perkara ini adalah common dan biasa di kalangan masyarakat jahiliyah. Sebab itu Nabi SAW selalu tekankan. Terus baca. Maka Nabi SAW telah mengambil bai'ah perjanjian bai'ah setia daripada kami. Antaranya adalah Allah nanuha, bahawa kami tidak akan meratap. Fama wafat, maka tidaklah seorang pun yang berjaya menyempurnakan janji ini kepada Nabi, kecuali hanya 5 orang. Yang pertama Ummu Sulaim, yang kedua Ummul Ala, yang ketiga anak perempuan kepada Abu Sabrah, yang merupakan isteri kepada Muaz bin Jabal, dan yang kelima adalah yang keempat adalah anak perempuan Abu Sabrah, dan wamra'at Allah, berapa orang ni? Dia tersilap catat ni. Ummu Sulaim, Ummul Ala, ibnatu Abi Sabrah, yang merupakan anak perempuan Abu Sabrah, dan yang keempat adalah isteri kepada Muaz bin Jabal. Dan nanti akan disebutkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam riwayat yang lain tak disebutkan. Maka di sini sebenarnya ada 4 orang sahaja. Ada 4 orang sahaja. Beliau tak sebutkan yang kelima. Dan yang kelima adalah beliau sendiri, Ummu Atiyah. Ummu Atiyah. Ummu Sulaim, Ummul Ala, ibnatu Abi Sabrah, dan juga Imra'atu Muaz, isteri kepada Muaz, dan yang kelima Ummu Atiyah. Maka 5 orang ini mereka tak pernah meratap setelah mereka berjanji kepada Nabi SAW yang mereka tak akan meratap. Jelas ke jelas? Bab yang hadis yang ke-2164 ni lebih kurang sama. Baca aja sanad dan matan dia. Terus 2165 baca. Daripada Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala beliau berkata, lamma nazalat, apabila telah turunnya ayat ini, iaitu ayat yang ke-12 daripada suratul Mumtahanah, maka Allah berfirman, yubayi'naka, mereka ingin berbai'ah kepada kamu wahai Muhammad, ala alla yusyrikna billah, bahawa mereka tidak akan mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun. Dan kemudian ada beberapa lagi yang ada pada ayat yang ke-12 suratul Mumtahanah. Dan mereka berjanji kepadamu wahai Muhammad, wanita-wanita ini, wala ya'sinaka, bahawa mereka tidak akan mengingkari kamu fi ma'ruf, pada apa-apa pun perintah baik yang kamu suruh. Qalat, maka berkata perawi, kana minhun niyahah, antara bai'ah kami kepada Nabi adalah kami tidak akan meratap. Berkata perawi, fakultu, maka aku berkata, wahai utusan Allah, illa ala fulan, adakah boleh aku meratap untuk keluarga sekian-sekian? Fa innahunna, kerana sesungguhnya adalah mereka,
as'aduni, mereka telah membantuku dalam meratap ketika mana zaman jahiliyah. Benda ni pada zaman jahiliyah biasa. Walaupun bukan keluarga dia meninggal, maka dia join sama untuk meratap. Fala buddali, maka tidak perlu untuk aku membalas bantuan mereka. Maka Nabi SAW mengizinkan hanya untuk Ummu Atiyah. Nabi SAW bersabda, illa ala fulan, kecuali untuk keluarga orang tersebut. Maka kamu boleh untuk meratap. Maka pada baris yang keempat, para ulama bahaskan, adakah kebenaran Nabi SAW ini umum untuk semua orang ataupun hanya untuk Ummu Atiyah? Maka kata Imam Nawawi, hadza mahmulun ala tarkhis li Ummi Atiyah fi ali fulanan khassah. Ini adalah khusus untuk kebenaran yang diperolehi oleh Ummu Atiyah daripada Nabi SAW, itu pun hanya untuk keluarga yang berada di kawasan tersebut sahaja, orang yang tertentu sahaja. Sebagai dia nak membalas jasa, orang-orang ini pernah membantu dia meratap ketika kematian ahli keluarga dia. Wala ta'illun niyahah, dan tidak boleh meratap bagi yang selainnya. Wala laha fi ghairi ali fulan, begitu juga Ummu Atiyah tak boleh meratap bagi orang yang lain. Terus baca hadis. Okey, maka hadis ini nak menerangkan sewaktu pengebumian jenazah, maka Nabi SAW tidak menggalakkan, bahkan Nabi melarang para wanita daripada hadir sewaktu pengebumian jenazah. Kalau selepas dah jenazah dah dikebumi untuk ziarah tak ada masalah. Sewaktu pengebumian jenazah, Nabi halang, tapi Nabi tak bertegas, kata Ummu Atiyah. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i makruh untuk wanita menghadiri pengebumian jenazah. Khawatir pada waktu itu dia tidak boleh menahan dirinya daripada kesedihan, lalu dia mengungkapkan perkataan-perkataan yang tidak dibenarkan. Maka ini di negara kita tak diamalkan. Negara kita bila berlakunya pengebumian jenazah, wanita pun turut sama. Tapi hadis Ummu Atiyah ini patut dijadikan panduan, dan bila berlakunya kematian dan sewaktu pengebumian, maka jenazah wanita tidak sepatutnya ikut. Maka daripada Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, beliau telah berkata, nuhina, Nabi SAW telah melarang kami anittiba'il janais, daripada kami menghantar jenazah untuk pengebumian. Nabi SAW larang. Nabi kata para wanita tak payah pergi untuk pengebumian, dan biar lelaki sahaja. Yang antara sebabnya juga nak mengelakkan daripada bercampur aduk, daripada ikhtilat yang tak perlu, dan beberapa perkara yang lain. Namun kata Ummu Atiyah, walam yu'zam alaina, tetapi Nabi SAW tidaklah tegas kepada kami. Maka lihat kepada baris yang kedua, 4, 6, 8, kata Imam Nawawi, nahana Rasulullah, Nabi SAW telah melarang kami daripada perkara tersebut, namun Nabi tidak menegaskan. Maka ini memberi gambaran ianya adalah makruh tanzihi. Dan itulah pandangan dalam mazhab Syafi'i, yang mana ianya adalah makruh, tidaklah haram. Sementara majoriti para ulama menyebut yamna'uhunna minattiba'iha, hendaklah dilarang wanita daripada turut serta menghantar jenazah untuk dikebumikan. Bila dah selesai kebumi, barulah para wanita dan muslimat pada waktu itu datang menziarahi jenazah tersebut. Wa ajazahu ulama'ul Madinah, sebahagian para ulama Madinah mengizinkan. Ini pada zaman Imam Nawawi rahimahullahu taala. Terus baca hadis. Walam yu'zam alaina. 2168 baca. Daripada Ummu Atiyah radhiyallahu taala, beliau berkata, Nabi SAW telah masuk bertemu denganku. Wa nahnu naghsilu binatah, dan kami sedang memandikan anak perempuan baginda yang baru meninggal dunia. Anak perempuan yang mana nanti pada hadis yang lain kita bakal baca, itulah Zainab binti Rasulillah, anak perempuan Nabi yang bernama Zainab. Maka Nabi SAW bersabda, ighsilnaha, mandikanlah beliau, iaitu Zainab.
Thalathan, sebanyak 3 kali mandian. Ataupun 5 ataupun lebih daripada itu. Maka daripada sini kita belajar bahawa seseorang yang nak memandikan jenazah, maka hendaklah dia mandikan dalam bentuk itar, dalam bentuk bilangan yang ganjil. Dia lalukan air kepada jenazah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 9, kata Imam Nawawi, wal muradu igsilnaha witra. Hendaklah jenazah tersebut dimandikan dalam bilangan yang ganjil, dalam bilangan yang witir, dalam bilangan yang ganjil. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wal yakun thalatha, dan sebaik-baiknya adalah 3 kali basuhan. Fa in ihtajattunna, dan jika memerlukan lebih daripada 3, maka lebihkanlah kerana syaratnya adalah nak membersihkan jenazah. Maka daripada sini kita belajar sunnah untuk memandikan jenazah dengan 3 kali basuhan ataupun lebih kalaulah masih ada keperluan, dan pada waktu itu hendaklah dalam bilangan yang ganjil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terus, in ra'aitun nadzalik, kata Nabi kepada Ummu Atiyah, kalaulah kamu merasakan perlu begitu. Kemudian, maka mandikanlah Zainab dengan air dan juga bidara, daun bidara. Waja'alna fil akhirah, sebab itu disertakan daun bidara dalam pemandian jenazah. Waja'alna fil akhirah, dan jadikanlah di hujung kafur. Kafur maksudnya kapur barus ataupun sebahagian daripada kapur barus. Kemudian sabda Nabi SAW, fa idza faragtunna, apabila kamu telah menyelesaikan pemandian jenazah anak perempuanku Zainab, fa'adhinnani, maka maklumkanlah daku. Falamma faragna, apabila kami telah selesai memandikan Zainab, maka Nabi telah memberi kepada kami hakwahu, kain pelekat yang baginda pakai. Maka baginda Nabi SAW bersabda, ash'irnaha iyah, maka balutlah Zainab dengan kain yang baginda Nabi SAW pakai ini. 2169 baca. Maka daripada hadis-hadis ini kita nampak antaranya sunnah untuk menggunakan daun bidara sebab Nabi SAW suruh. Sunnah menggunakan kapur barus sebab Nabi SAW suruh ketika mana pemandian jenazah. Terus 2169. Maka daripada Hafsah binti Sirin daripada Ummu Atiyah, beliau berkata, masyatnaha thalathata qurun. Apabila kami telah selesai mandikan Zainab anak perempuan Nabi SAW, maka kami telah menyikatkan anak perempuan Nabi SAW rambutnya menjadi 3 belahan. Menjadi 3 belahan, di manakah belahannya? 2 tepi dan 1 ke arah depan. Maka itu kita akan baca dalam riwayat berikut. Riwayat 2170, riwayat ini lebih kurang sama, maka baca terus. Maka dalam hadis ni pun tak disebut siapakah anak perempuan Nabi SAW tersebut, maka beliau adalah Zainab binti Rasulullah. Terus, next baca. Maka riwayat yang lebih kurang sama. Nabi SAW mengajar kepada para wanita untuk memandikan jenazah anak perempuan baginda Nabi SAW. Kita lihat pada baris yang keempat, kita lihat pada baris yang ketiga, bila Nabi SAW berikan kain baginda untuk dikafankan Zainab anak perempuan baginda, maka daripada hadis ini menjadi dalil, kata Imam Nawawi pada baris yang ketiga, jawazu takfinil mar'a fi thawbir rajul. Maka harus dan boleh untuk mengkafankan wanita dengan kain kafan ataupun dengan kain yang dipakai oleh lelaki. Boleh. Daripada sudut keharusan ianya adalah harus. Daripada sini juga kita nak belajar berkenaan tentang sunnah untuk menyikat rambut
jenazah perempuan yang telah meninggal dunia. Dan disebutkan di sini bagaimana cara menyikatnya, maka mereka telah membelahnya menjadi tiga belahan, dua ke tepi dan satu ke bahagian depan. Kemudian terus hadis berikut. Maka ini nak menceritakan tentang bilangan mereka memandikan anak perempuan Nabi. Maka Nabi SAW perintahkan kepada mereka, mandikanlah apa beliau dalam witra, dalam bentuk ganjil. Sama ada 5 kali basuhan ataupun lebih daripada itu. Terus binahwi. Betul binahwi hadis. Minta maaf. Baca. Apa basuhlah. Ianya dalam bentuk witar, dalam bentuk ganjil. Sama ada 3 atau khamsan ataupun 5 ataupun 7 ataupun lebih daripada itu. Maka sunnahnya adalah dengan bilangan ganjil. In ra'aitunna dhalik, jika kamu merasakan perlu perkara tersebut. Faqalat Hafsah, maka Hafsah telah berkata, waja'alna, dan kami telah menjadikan rambut Zainab menjadi 3 belahan. Salasata kurun. 2172 baca sampai habis, lebih kurang sama. Maka kata Ummu Atiyah, kami telah menyikat rambut anak perempuan Nabi SAW menjadi tiga belahan. 2173 baca sampai habis. Apabila Zainab binti Rasulullah, maka hadis ini jelas bahawa yang meninggal dunia ini adalah anak perempuan Nabi yang bernama Zainab, yang merupakan anak perempuan yang paling sulung berbanding lagi 3 orang adik-beradik perempuan, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah. Maka Zainab apabila beliau telah meninggal dunia, maka Nabi SAW telah bersabda kepada kami, kata Ummu Atiyah, irsilnaha, mandikanlah Zainab dalam bilangan yang ganjil, 3 atau 5 kali. Waja'alna, dan jadikanlah fil khamisah, pada mandian yang terakhir. Maka daripada sini menjadi dalil waktu bila nak mandikan dengan air kapur barus, maka ianya adalah pada mandian yang terakhir, basuhan yang terakhir. Dan jadikanlah pada basuhan yang terakhir yang kelima, kafur, sedikit kapur barus. Fa idza ghasaltunnaha fa'alimni, dan apabila kamu telah selesai memandikannya, maka maklumkanlah daku. Qalat, berkata Ummu Atiyah, maka kami telah maklumkan kepada Nabi SAW, maka baginda telah memberi kepada kami hikwahu, akan kain yang baginda Nabi SAW pakai. Maka baginda bersabda, ash'irnaha iyah, jadikanlah ianya kain kafan bagi Zainab. Syiar bermaksud pakaian dan kain yang mengenai pada tubuh badan. Ash'irnaha memberi maksud adalah Nabi suruh jadikan kain yang Nabi pakai sebagai lapisan yang pertama ketika membalut jenazah. 2174 baca. Maka kata Ummu Atiyah, Nabi SAW telah datang kepada kami sedang kami mandikan salah seorang daripada anak perempuan baginda, iaitu Zainab. Maka Nabi bersabda, irsilnaha, mandikanlah ia, witra, dengan bilangan yang ganjil, 5 ataupun lebih daripada itu. Terus binahwi. Fadhafarna, dan kami telah menyikat, menjadikan kepang. Kepang maksudnya tocang, menyikat, menjadikan tocang, menjadikan ianya belahan rambut sebanyak 3 belahan. Qarnaiha, 2 bahagian diletakkan, disikat pada sisi kepalanya. Wa nasiyataha, dan 1 daripada arah nasiyah, daripada arah dahinya terus ke arah depan. 2175 baca. Maka hadis ini nak menerangkan sunnah ketika mana mandikan jenazah, wudukkan juga jenazah. Sunnah untuk mewudukkan jenazah. Maka daripada Ummu Atiyah radhiyallahu taala, sesungguhnya Nabi SAW haitsu amaraha, ketika memerintahkannya untuk memandikan anak perempuan baginda, maka baginda bersabda, ibda'na bi mayaminiha, mulakanlah daripada bahagian kanan jenazah terlebih dahulu.
Maka ini satu sunnah. Mulakan daripada bahagian kanan jenazah dahulu. Wa mawadhi'al wudu', dan mulakanlah daripada bahagian-bahagian tempat wuduk. Maksudnya Nabi SAW suruh untuk mewudukkan Zainab radhiyallahu taala anha, maka pada baris yang terakhir kata Imam Nawawi, fihi istihbabu taqdimil mayamin, daripada sini kita belajar afdal mendahulukan yang kanan berbanding daripada tubuh badan jenazah yang lain. Dan yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina, sunnah untuk mewudukkan jenazah. Sunnah untuk mewudukkan jenazah. Terus baca 2176 hadis yang terakhir untuk sesi pagi ni. Mulakanlah mandian jenazah daripada arah kanan tubuh badannya, wa mawadhi'al wudu', dan mulakanlah daripada anggota wuduk. Maksudnya wudukkanlah jenazah tersebut apabila memandikan jenazah tersebut. 2177 insya-Allah kita akan sambung jam 9.20 nanti insya-Allah. Terima kasih semua.